Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Hari ini dah jadi satu perdebatan ataupun dah jadi macam satu tanda tanya, perkongsian kan, sampai sana, sampai sini, sampai ke sana. Alhamdulillah. Allah yang gerakkan, tidak ada upaya manusia ni, makhluk ni untuk menjadikan, untuk mengiyakan satu perkara. Semuanya atas izin dan kudrat Allah Subhanahu Taala. Hidup kita hari ini bergeraknya, walaupun satu helai bulu roma yang bergerak dekat badan kita pun semuanya datang daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi menganjakkan usia kita, mengizinkan kita untuk merasai nikmat-nikmat dunia yang sementara ni. Alhamdulillah. Allah bagi izin ni bukan untuk kita rasa selesa, kita dah okey, kita boleh kejar dunia lagi, kita boleh capai cita-cita kita lagi, kita boleh tunaikan angan-angan kita lagi. Tak. Saya bukan baik baru nak belajar-belajar jadi baik. Allah bagi kehidupan dunia ni yang masih ada lagi, baki-baki tak tahu. Mungkin hari ni saya bercakap, besok saya dah tak ada. Kita tak tahu. Yang belum solat isyak, segerakan. Takut besok tak sempat nak solat isyak. Masa yang ada ni untuk kita apa? Bantu agama. Tujuan kita satu je. Bantu agama. Allah jadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada iman dan Islam untuk apa? Bukan sekadar untuk beribadah kepada Allah SWT, tetapi juga dipertanggungjawabkan untuk bantu agama. Sebarkan kebaikan, ajak manusia kepada kebaikan, bantu agama, bantu. Jadi insya-Allah sama-sama dekat sini, yang menonton, yang merasakan perkara baru, tak kisahlah apa saja andaian kamu semua ini, insya-Allah jom kita bersangka baik. Bersangka baik dengan apa yang saya nak sampaikan, nak kongsikan, insya-Allah, supaya kita dapat maksud yang betul. Hati kita rasa betul. Yang nak bagi betul ni bukan nafsu-nafsi kita. Yang nak bagi betul ni kerana kita fikir risau kepada agama. InsyaAllah sama-sama. Hari ni saya tak pakai kepiah. Nanti pakai kepiah, nanti orang cakap saya orang alim, orang baik, baru nak belajar agama, kata satu lirik tu, baru buat usaha dah pandai tepis fatwa. Boleh kan? Macam mana ke lagu tu? Nak rap sikit kot. Baru buat usaha dah pandai tepis fatwa. Jadi insya-Allah kita nak kongsikan perkara yang baik, kan? Kita ni, saya juga ada hak. Kita semuanya diberikan tanggungjawab. Kita semua ada hak untuk bantu agama, untuk buat kerja dakwah. Umat Nabi Muhammad SAW yang ada iman dan Islam ni perlu sampaikan fikir risau kita kepada agama. Kena fikir. Bukan kita rasa benda ni nak berbuat. Tak. Kita fikir risau. Kemana hala tuju agama ni. Kita kena fikir risau tentang hidayah. Kita kena jadikan diri kita ni asbab untuk agama dapat disampaikan, untuk nusrah Allah datang kepada kita. Kita kena jadikan diri kita macam tu. Kena fikir. Korban kita hari ni memang Allah tunjukkan kepada kita hari ni dunia. Saya sendiri pun menjalani kehidupan dunia ni, Masya Allah, dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai warna, dalam pelbagai golongan. Tapi kita hari ni Allah bagi, macam saya, Allah bagi usia ni untuk apa? Aku hidup hari ni bukan nak bantu dunia saja, tapi aku kena bantu agama. Mungkin daripada fikir risau kita kepada agama, fikir risau kita kepada kehidupan, sikit-sikit fikir yang macam tu, Allah jadikan kita ni asbab untuk masuk dalam syurga. Amin. Agama ni datang dengan mujahadah. Dia bukan datang dengan senang-senang. Saya bercakap ni kita standard orang awam je. Saya orang awam, kita yang tak faham ni semua orang awam. Kita bukan orang soleh. Baru-baru belajar nak jadi orang soleh. Kita belum baik, kita belajar-belajar nak jadi baik. Kita ni sama level. Orang awam. Tu yang pakai jaket agak, kita sembang
sebagai orang awam. Hari ini yang menjadi keliru kepada kita, ini orang awam. Kita tak ada ilmu, jadi keliru. Jadi kita sampaikan. Kita cuba sampaikan, kongsikan perkara-perkara yang mungkin, kita tak faham, boleh jadi sikit faham. Sebab ada fikir risau tadi. Ada sikit faham Allah bagi. InsyaAllah. Kita hari ini, Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang Masya Allah diberikan kelebihan untuk buat kerja dakwah. Diberikan kelebihan untuk sampaikan Al-Quran. Masya Allah. Untuk sampaikan sabdaan Nabi SAW. Hari ini kita hidup, Masya Allah, Allah hadirkan nikmat banyak sangat. Allah hadirkan Al-Quran, mukjizat yang paling besar dalam kehidupan umat Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan agama kehidupan kita hari ini dengan agama yang sempurna. Sama-sama kita fikir baik. Fikir baik, sama-sama hari ini. Jom masuk, kejap lagi saya akan bersama dengan Zul juga. Zul bersama dengan Zul untuk kita sembang-sembang santai sebagai orang awam, untuk kita cari apa yang bermain dalam fikiran kita, cari apa yang boleh dikongsikan, apa yang kita boleh sampaikan dengan cara baik. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh batil. Penuh batil. Saya bercakap pun dalam dunia batil lagi ni. Ni handphone ni. Handphone. Setiap orang dekat dunia hari ni. Parking dalam ni. Parking dalam ni. Parking dalam ni dah elok. Oh, nak hantar ni staff. Alright. Nanti parking balik sini Alright. Kat mana tadi pening lah. Kita hari ni dapat buat kerja ni. Kerja untuk sampaikan kebaikan. Dan saya nak kongsikan sekarang ni, bukan kita nak memudaratkan kehidupan, bukan kita nak langgar peraturan, bukan kita nak engkar peraturan, bukan kita nak tentang kerajaan, bukan kita nak tentang fatwa, tak. Kita cuma hari ni nak kongsi pendapat, mengajak untuk kita sama-sama cari jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih baik ni bukan satu saja, banyak. Batil, okey. Kita hidup dalam dunia batil, betul. Kita hidup dalam dunia batil. Terima kasih aku Eddie. Masya Allah, umur dah 50 ni, tadi dah ni. Kita hidup dalam dunia penuh kebatilan. Saya nak ambil contoh lah. Handphone kita boleh mengaji. Hari ni kita nak dapat surah apa saja dalam handphone boleh. Google je. Surah apa, maksud apa. Kita baca ayat-ayat Al-Quran dalam handphone. Memang boleh faham ni. Tapi nikmat rasa tu. Rasa bacaan Quran yang kalau kita baca dengan kita pegang naskah Quran tadi. Kita pegang, ya Allah, lain. Betul tak? Sebab apa? Dalam handphone tu ada perkara-perkara batil. Kita hidup hari ni penuh. Setiap orang hari ni sibuk dengan handphone. Saya sendiri pun sibuk dengan handphone. Kita dekatkan diri kita. Kita rapatkan diri kita dengan benda-benda ni. Saya nak cerita sikit lah. Beza solat di rumah dengan solat di masjid. Okey, beza solat di rumah dengan solat di masjid. Saya baru belajar, saya orang awam. Tapi nak kongsikan rasa, lillahi ta'ala, nak kongsikan rasa. Beza sangat-sangat. Rumah Allah SWT dibuat khusus untuk kita berjumpa dengan Allah SWT. Rumah Allah SWT khusus untuk kita meminta bantuan daripada Allah SWT. Turunnya rahmat Allah SWT khusus, tak ada apa-apa pun dalam masjid tu yang kita kena fikir. Fikir Allah je. Lain solat di masjid ni. Walaupun dalam masjid tu Masya Allah jutaan ringgit dah dibelanja dengan lampunya apa semua, tapi bila kita tahu rumah tu khusus untuk buat apa? Buat kita beribadah betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Tak sama dekat rumah. Sebab rumah tu kita buat bukan khusus untuk Allah.
Kita buat rumah khusus untuk apa? Memenuhi kebatilan ataupun dunia-dunia yang masuk. Sebab tu kita rasa beza. Bila solat di masjid, memang boleh solat hajat di rumah. Tapi lepas kita habis solat hajat, anak menangis. Kan? Lepas tu dengar pula lagu. Terbuka TV. Nampak hiburan. Tak sama. Tapi kalau dekat rumah Allah SWT, kita solat hajat, kita buat ibadah, beza nikmat dia. Sebab itulah bila yang tak pernah keluar 3 hari tidur dekat rumah Allah SWT, bagikan masa 72 jam di rumah Allah SWT, dia tak rasa nikmat ni. Saya bukannya orang soleh pun, kan? Baru nak kenal usaha, baru nak belajar-belajar, orang awam lagi. Apa yang saya cadangkan, tolong faham. Kita bukan nak menidakkan SOP, kita bukan nak menentang kerajaan, kita bukan nak menentang pemerintah. Salah tu. Salah. Saya tahu dalam agama salah. Tapi kita kena tahu, adakah pemerintah kita membawa kehidupan cara baginda Nabi Muhammad SAW? Adakah pemerintah kita buat amal yang baik? Adakah pemerintah kita sama adil dengan agama? Tapi kita usaha untuk taat, usaha untuk percaya, taat dan yakin dengan apa yang pemerintah buat hari ni. Rakyat semua, saya bukan nak langgar, nak ajak, jom kita langgar SOP. Tak ada pun. Kan? Janganlah kata saya ni pandai daripada mufti, kan? Pandai daripada orang alim, ulama semua, pandai daripada itu ini, nak bagi cadangan. Kau siapa Zul? Diam sudahlah. Memanglah diam bro. Hari ni kita semua kena pakai mask, tutup mulut. Jangan bersuara. Jangan bagi cadangan. Kita ikut saja. Allahu Akbar. Walaupun kita sedar perkara itu tak betul. Hari ni jadi begitu. Banyak berlaku. Walaupun kita tahu pemimpin kita tak betul, walaupun kita tahu ketua kita tak betul, kita follow je. Sebab kita risau dunia kita hilang. Sebab dunia dalam hati. Kita takut dunia hilang. Tolonglah. Janganlah terlalu negatif dengan apa yang saya nak, yang saya kongsikan, yang telah saya kongsikan, dan apa yang saya kongsikan sekarang. Kita nak hidupkan suasana ni bergantung kepada Allah SWT. Kita nak buat benda ni. Kita nak ajak ramai, bukan nak ajak benda yang tak baik. Ini nak samakan saya pula dengan, kamu jangan jadi beban. Nak jadi macam kluster dekat Sabah ke, yang bawa kluster daripada Sabah. Jangan fikir negatif. Lepas tu nak samakan dengan kes kluster Masjid Seri Petaling. Allah, janganlah kita mengandaikan perkara tu akan berlaku kalau kita tak buat usaha. Masa kluster Seri Petaling ada tak lagi SOP? Masa tu belum buat lagi swab test, belum buat saringan. Tak tahu apa pun masa kluster tabligh yang berlambak sampai 5-16 ribu orang tu. Tapi hari ni kita dah buat andaian, kita ambil contoh. Jangan jadi kluster Seri Petaling, nanti menyusahkan frontliner, menyusahkan orang. Kita buat andaian yang negatif. Kita dah bersangka buruk. Kita tak usaha lagi, tapi kita dah bersangka buruk. Allah akan turunkan bala. Allah akan jadikan itu. Kalau kita buat perhimpunan di masjid, buat solat sunat hajat perdana, nanti Allah akan hadir pula, nanti jadi kluster. Kita dah bersangka buruk dengan Allah SWT. Kita tak yakin dengan bantuan Allah SWT. Allahu Akbar. Saya bukan nak menentang, bukan konspirasi ke apa. Janganlah kita menggolongkan orang macam ni. Bukan. Saya bercakap sebagai orang awam, mantan, bekas artis, masih artis lagi lah. Beza kalau kita solat di rumah dengan di masjid. Korban kita tu.
Sikit je korban kita. Melangkah ke pintu masjid, masuk ke dalam masjid, niat itikaf, nak bersihkan diri, nak bersihkan hati. Sikit je korban kita bagi masa duduk dalam masjid. Kalau boleh tambah ibadah, tambah ibadah, tambah ibadah, tambah ibadah sampai nangis-nangis. Korban kita sikit, insya-Allah Allah akan bagi bantuan. Ini kita nak solat pun terhad, terkejar-kejar. Ada masjid yang dibuka pintu tapi kena ikut SOP. Ambil suhu badan, tulis butiran nama, tapi solat masih lagi dalam keadaan yang kadang-kadang kita nak ikut ke benda yang kita rasa macam kadang confuse juga. Saya orang awam, confuse. Bukan nak menidakkan SOP, bukan nak menyusahkan frontliner. Kami fikir susah payah kehidupan hari ini, bukan frontliner saja. Berapa ramai orang awam hari ini yang tak ada keperluan. Berapa ramai hari ini anak-anak kita tak rasa nikmat. Nikmat bermain, nikmat makan. Kan? Allahu Akbar. Saya nak ni bersama dengan sahabat saya, Masya Allah. Zul, berjumpa Zul. Masya Allah. Alhamdulillah, lama tak jumpa, rindunya. Allahu Akbar. Lama tak buat lah, jom. Kita duduk dah ni, ramai-ramai, jom. Perah cuci otak saya, cuci otak kita semua. Masya Allah. Assalamualaikum Adinda yang mulia, yang dirindui, Masya Allah. Rindunya, rindu dan sayang kerana Allah SWT. Allah Akbar. Alhamdulillah. Amin. Amin. Masya Allah. Allah Akbar. Bertemu ni kerana Allah, berpisah nanti pun kerana Allah, insya-Allah. Benar, benar. Alhamdulillah, Allah bagi sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Makin handsome lah adik aku ni. Makin handsome lah. Aduh. Kan? Makin handsome lah. Makin Allah bagi handsome. Makin gagak. Benar. Allah bagi handsome. Kan? Allah yang bagi. Tapi kita kena ikhtiar. Betul tak? Benar. Ikhtiar kena ada. Tak dinafikan lah. Zul, kita cerita ni Zul pasal isu semasa yang ramai kurang faham. Dan ini aku cakap level kita sama je. Kita orang awam, kita pernah rasa kehidupan yang hitam. Lebih hitam daripada mereka yang ada tengah menonton ni. Kan? Lebih hitam daripada kehidupan yang orang lalui sekarang. Kita melalui. Betul tak? Kita sembang sebagai orang awam. Aku buka ini. Tak nak nanti orang cakap aku baru buat usaha. Kan? Baru buat kerja dakwah, dah pandai-pandai tempis fatwa. Yelah. Kita bukan nak menidakkan cadangan, pandangan orang alim, apa orang ulama-ulama usahakan hari ni, pimpinan-pimpinan ilmu agamawan, pimpinan masyarakat usahakan. Kita bukan nak menidakkan. Kita nak cuci. Cuci hari ni, ramai hari ni yang netizen, yang ni semua. Kadang-kadang dia orang dah blur. Sampai tak boleh fikir, Zul. Sampai tak boleh fikir. Negatif je mazhab. Kan? Semua negatif. Negatif COVID dan negatif fikir. Negatif COVID alhamdulillah lah. Tapi fikir kan negatif, iman negatif pun semakin lama lemah. Negatif yakin kan. Habis betul. Semua negatif. Aduh. Apa cerita tu? Cerita sikit apa hari ni sekarang dekat Terbangsa, apa cerita? Bukit Terbangsa keadaan kalau ikutkan masih terkawal lagi lah. Tapi bab solat berjemaah di masjid di surau tu pun kadang-kadang masih lagi jadi isu jugalah. Betul. Jadi di mana-mana isu sampai saja. kat mana-mana pun lah. Jadi saya ambil pendekatan yang terbaik, kita solat berjemaah di rumah sajalah. Betul. Kan dekat rumah tu, dekat rumah bagi saya untuk kita lebih yakin, lebih confident kita menempati syariat agama kita berjemaah kat rumah dengan family kita. Yang biasa tak payah pakai mask apa semua. Macam tu lagi bagus kan. Selesa daripada saya kadang tu terfikir jugalah. Bila kita tengok orang memang kita faham orang punya semangat nak pergi masjid tu, tapi bila pergi masjid lepas tu sebab ikut SOP punya pasal, minta maaf cakap lah, sekarang ni solat berjemaah jadi huru-hara tau bang kan. Memang jadi huru-hara. Habis macam tu, betul lah tu. Jadi lepas tu ada yang satu tempat tu dia papan jatuh jemaah dia, lepas tu siapa yang nak rapat-rapat pergi sebelah yang lain pula.
Kan jadi huru-hara tu. Dua imam. Satu imam. Satu imam. Dua imam pening tak tu? Kan? Ah, Risau. ah, Allah, Bapak, tapi janganlah. imamnya pula imam yang dekat jemaah yang berjarak tu lah. Maknanya jemaah yang rapat-rapat tu solat dekat ruang yang lain tapi ikut pergerakan imam yang solat berjarak tu. Nampak pelik lah. Nampak ada dua kelompok lah berbeza. Saya dapat buat satu kesimpulan, sudahnya jadi huru-hara lah solat kita umat Islam ni. Betul? Jadi huru-hara. Allah, Jadi bila kita Allahu kita Akbar. suara benda ni bang, bila kita suara, saya pun nampak apa yang abang suarakan tu lebih kurang macam saya pun sependapat lah dengan abang pun. Kan bila kita suarakan benda ni, bukan kita ni bermakna nak menentang kepimpinan, keputusan kepimpinan ke apa ke, tidak. Tapi rasanya macam Pelik. dah jadi pelik lah. Jadi Bukan kartun lah. bukan kau je, Zul. Kan? Ah, Ramai orang awam macam kita akan pelik. Kita ramai orang jahil. Orang soleh tinggal berapa orang je. Betul? Orang jahil ramai, Zul. Kan? Jadi benda tu akan jadi ni. Tapi apa pun, bagi akulah. Okey, tak apalah. Itu SOP yang mana dia orang ikut daripada syur dunia. Bukan kata ni ikut dunia. Ada yang menjadikan perbezaan. Mekah punya solat dekat sini sama. Kan? Jemaah di Masjidil Haram pun sama, jemaah di Masjid Nabawi pun sama. Jadi jangan dipertikaikan. Ada cakap jangan pertikailah Zul. Kan? Sana pun sama, kita follow je. Jadi insya-Allah kita follow je kata. Memang betul lah. Kita hari ni pun follow. Tak ada pun orang nak pergi keluar buat rusuhan, memberontak, marah. Kan? Kenapa solat masih lagi macam ni, tak boleh je rapat-rapat, nak masuk terhad, masa pun terhad. Taklim dah tak boleh buat. Ada setengah tempat tak benar kan? Nak buat taklim. Kan? Jadi dah jadi macam siapa-siapa pun fikir, apa yang dah jadi? Pelik kan? Semua apa dah jadi dengan kehidupan kita? Dan masing-masing pun tak boleh nak bagi jawapan bila ianya berakhir. Bila ianya berakhir. Dan satu persoalan lagi dekat sini, yang timbul, apa dah jadi dengan ibadat kita ni sebenarnya? Betul? Bagi kita iman kita ni. Betul tak? Kan? Aku selalu lepas yakin solat kita macam mana, di mana tawakalnya kita. Sedangkan bagi saya, yang sefaham-faham saya lah, solat itulah waktu yang paling tertinggi sekali kita meletakkan tawakal kita kepada Allah SWT. Allah, benar. Bila solat tu kita rasa tak yakin dengan keselamatan kita, kita nak kena berjarak-jarak dan nak kena bertopeng. Di mana letaknya tawakal kita kepada Allah, sedangkan kita kata Allahu Akbar. Kan? Jadi Allah kalau besar kan? walaupun kita rapat-rapat dan akan dijangkiti penyakit dan kita ada possibility untuk mati, adakah kita takut untuk mati syahid? Orang kafir je yang mati syahid ni. Allah. Betul lah, apa gunanya kalau kita pergi masjid, lepas tu kita sebenarnya nak tunjuk dekat orang kafir, ni korang tengok ni solat kita orang dah berterabur dah ni, korang tengok ni. Adakah kita pergi masjid untuk itu? Kalau macam tu, lebih baik masjid tutup saja, keluarkan arahan, solat, dilaungkan azan, tapi tak boleh solat dekat masjid, masjid tutup saja, solat berjemaah, dirikan dekat rumah dengan keluarga masing-masing, rapat macam biasa, seperti biasa. Sebab orang kat rumah kau takkan kau fikir ragu-ragu lagi tentang sakit ke tak sakit COVID tu. Yalah, betul. Setuju. Benda simple je pun. Kenapa nak perlu keluar hadis, fatwa, bagai-bagai, nak congkel itu daripada sejarah itu? Benda simple je, tak payah jauh sampai ke situ. Sekarang ni yang merisaukan aku lah, Zul. Kita tak tahu sampai bila. Tak ada tarikh. Tarikh luput tak ada. COVID ni belum tahu lagi. Kan? Belum pasti lagi. Kan? Macam mana hari ni kalau kita semua tak boleh berkumpul, tak boleh mengimarahkan suasana masjid, nak minta bantuan Allah SWT. Itulah pasal. Mana kita yakin orang ni? Kita dah ikut SOP. SOP. Tetapi seandainya lah SOP ni berpanjangan sehingga 3-4 tahun lagi, adakah kita ni boleh hidup dalam selesa? Sistem Islam kita betul jadi elok tak?
ibadah kita betul. Macam kau cakap lah. Sekarang pun kita jadi macam, alah, kan? Dah jadi macam, aku nak pergi masjid pun payah. Kan? Imam kat rumah je lah. Kan? Betul. Tetapi bagaimana pula kita ni nak buat benda tu sampai bila? Sampai bila? Kita Sampai nak bila? mengikut. Kan? Kita nak mengikut je rentak itu. Jadi apa yang aku harap lah. Betul lah, kita sama-sama doa lah Zul. Kan? Agar dapat diberikan satu tempat. Kan? Banyak masjid. Kan? Kita bukan macam dekat Sabah. Kalau orang Sabah pun tahulah. Kan? Nak jumpa satu masjid pun susah kat pendalaman. Kan? Betul. Ada masjid pun dah jadi kandang kambing pun ada dekat Sabah. Allahu Akbar. Ni fikir risau kita tak sampai tadi. Kat sana pun tak sampai agama. Kan? Allahu Akbar. Jadi kita harap setiap negeri bukan kita nak langgar SOP, bukan kita nak cari keburukan, bukan kita nak menyusahkan frontliner, kita kesian pada frontliner. Kita rasa macam Allah, sampai bila frontliner nak tanggung benda ni? Bagaimana pula kehidupan ni? Sampai bila kita punya kehidupan masih lagi nak macam ni? Kita nak minta satu je. Bukalah satu masjid dalam satu kawasan. Dan ajaklah untuk kita sama-sama bermunajat. Dalam satu ni. Dah ada SOP. Dalam SOP masjid tak perlu ada. Luar masjid je kita tetapkan SOP. Betul tak? Masuk kan? Tak puas hati swab test dulu sebelum masuk. Ambil data semua. Kan? Macam mana kita buat dulu kat Sri Petaling. Kena ambil swab test semua. Kan? Ambil suhu badan, rekod apa semua. Biarkan ada jemaah dalam masjid buat amal ibadat. Betul-betul. Tak, sekarang ni pun bang, keadaan sekarang ni pun, setiap masjid, setiap surau pun kalau ada yang masuk yang apa pun semuanya kena cek suhu pun. So dah cek suhu, kenapa korang nak berjarak lagi? Cek suhu lah. Okey, kalau dah cek suhu, benda tu okey, kesihatan orang tu, suhu dia tak melebihi had yang korang fikirkan melebihi had tu. 37. Tak melebihi. So bila dia orang dah masuk masjid tu, kenapa nak kena jarak lagi? Allahu Akbar. Lepas tu yang baru-baru ni aku upload video Presiden baru Amerika tu duduk menyembang ramai-ramai sebelah-sebelah tak pakai topeng apa semua tu. Dekat tempat tu Allah tak turunkan bala lah. Tempat tu suci lah. Masjid Allah, ni tempat Allah. Orang Allah turunkan bala ke yang korang nak kena jaga sangat SOP ni? Kau ingat masjid ni Allah tak pelihara ke tempat tu? Presiden Amerika tu tak bertopeng, tak berjarak. Korang yang solat nak kena bertopeng, nak kena berjarak. Ni apa benda ni? Mana yakinnya Islam ni yang kepada Allah ni? Asyik nak hidup atas teori je tu pasal kita kata Ustaz Kazim Ilyas dah katakan asyik hidup atas teori je. Teori ni ubat ni, teori ni macam ni, teori ni. Teori tak ada penyelesaian. Kau tak nak balik pada hakikat Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud Ustaz Kazim. Zaman handphone, zaman TikTok, zaman apa semua selfie semua ni itulah tu dia teori banyak. Allah doa hidayat lah untuk semua. InsyaAllah. Al-Quran tak nak baca. Betul. Dah Zul. Macam kau sebut tadi, kau share satu gambar Presiden. Itu jauh lah. Kita fikir itu jauh. Kita ambil yang dekat. Dalam negara kita depan mata. Kan? Sebelum azan, jemaah masjid boleh duduk sembang dekat luar. Ini contoh. Jemaah masjid boleh duduk sembang dekat luar. Kan? Duduk rapat-rapat sembang. Azan, kan? Masuk. Tapi solat, saf jarak-jarak. Bengong. Pelik tak? Dia pelik, bila pelik tu kepala kita jadi pening, kita bengong lah tengok ni, bengong apa. Biol. Allah, aku fikir. Sebab itulah Alhamdulillah Allah bagi aku ada musalah, kita masih lagi rapatkan saf. Alhamdulillah. Kami kat sini ya, Alhamdulillah. Tapi kalau aku nak pergi, aku rasa macam bila solat pun sebelah aku, kan, rasa ya Allah macam aku solat seorang-seorang. Dengar je. Kan, imam sebut Allahu Akbar, kan. Tukar. Kan? Allahu Akbar, tukar. Aku rasa itu je. Tapi tak rasa. Kita lepas tu dah habis je doa, terus keluar. Tak boleh lagi duduk lama-lama dalam masjid. Masjid ni bahaya sangat. Terlalu bahaya sangat. Ya Allah, terlalu bahaya. Yang boleh duduk satu tempat sampai 24 jam. Aku bukan nak membezakan, kita pun sayang kawan-kawan kita, rakan-rakan artis semua. Kita tahu. Bukan nak membeza-beza, nak ada kasta tak. Ini cuma nak ambil contoh. Kalau kita buat satu show lah Zul,
Kan? Hmm. Show, tambah pula show tu gempak. Betul. Kita show sekejap je. Kita show dalam 10 minit, 15 minit di atas pentas tu. Tapi nak preparation untuk 10 minit, 15 minit tu makan masa berapa lama? Kadang-kadang kita duduk dalam satu tempat tu lebih daripada 12 jam. Ya. Betul tak? Tak ada tergesa-gesa. Tak ada rasa fikir risau. Tapi bila dalam masjid ni fikir risau. Sampai benda tu dah masuk ketakutan kepada SOP hari ni. Kan? Orang takut nak keluar. Bukan pasal COVID. Takut bayar saman. Betul tak? Takut. Sampai benda tu, takut dunia hilang. Allah hilang tak apa. Allahu Akbar. Ini yang masalah. Itu yang aku isukan, aku ajak orang semua, jom kita isukan perkara ni, hadirkan, semoga Allah perkenankan kita buat solat hajat perdana. Aku sedia keluar 40 hari dalam masjid tu, bagi masa, bagi korban harta untuk kita hidupkan balik suasana tu. Kepunglah, buburlah dawai kawat, letaklah tentera keliling masjid tu, kepung kami. Kalau ada COVID pun kita settle dalam tu je. Dan hari ni pula, kalau tengok Zul, kes kesembuhan hari ni 821. Kes baru 1103. Maknanya kes kesembuhan banyak, walaupun kes baru banyak. Dan keseluruhan kes sembuh 35,606. Mana ada kesembuhan, Allah bagi juga jalan macam mana. Kan? Mungkin ini doa orang-orang soleh. Kan? Para alim ulama, doa-doa mereka, Allah turunkan bantuan, mempermudahkan urusan frontliner, doktor apa semua. Untuk menyembuhkan perkara ni, untuk menjauhkan keburukan ini. Allah bagi. Ni doa-doa ni kita tak dengar. Doa-doa kita masih ada lagi tuan-tuan guru, orang alim yang sentiasa berdoa tak putus-putus untuk kita dapat kesejahteraan hidup. Tapi kalau hari ni, kalau kita semua pergi ke masjid, kumpul dan buat SOP. Di luar masjid sahaja. Dalam masjid jangan ada SOP. Bebaskan. Kalau takut COVID jadi jemaah jadi rantaian kepada COVID-19 kat luar, kepung lah dia. Macam Seri Petaling tu, kita tak tahu. Jangan kaitkan, ada yang kait, takut kluster Seri Petaling jadi lagi. Masa Seri Petaling, kalau kita tahu benda ni dah ada, mesti SOP, takkan orang nak duduk keluar suka-suka hati, mungkin kuarantin dalam Seri Petaling tu. Betul. Masa Betul tu tak? SOP tak ada lagi. Tak ada. So kita buat. Kalau katalah orang luar takut perkara ni berlaku, okey, sekat. Ramai yang bersedia Zul. Ramai yang dah melonjak-lonjak kerinduan untuk berada di rumah Allah SWT lama-lama. Yelah. Kan? Tempat turunnya rahmat. Pada pandangan saya pula, bab-bab bilangan kesembuhan yang abang cakap tadi kan. Okey, kita bukan tak buat survey pun, kita pun buat survey daripada apa laporan yang media paparkan. Kita buat survey, kita pun tengok. Okey, dari segi bilangan kesembuhan ni contoh satu negara tu ada 1,000 kes. 1,000 kes COVID. Kita tengok kesembuhan dia berapa? 800 ke 900 lebih kesembuhan. Yang mati mungkin mungkin tak sampai 10%. Bilangan yang mati tu kalau kita kira balik, kalau ikut purata dia sebenarnya, setiap hari dalam dunia ni, kehidupan umat manusia ni yang Allah ciptakan, dunia ni, sebelum ada COVID ni pun bilangan mati banyak tu juga pun sebenarnya. Betul. Allah dah tetapkan ajal setiap manusia. Adakah negara tu kalau ada 1,000 kes, 950 je hidup? Tak. Semuanya boleh kata 95% survive, elok balik. Ini sekadar demam biasa je, tapi kita dimomokkan untuk takut pasal COVID ni sampai solat kita pun terjejas. Ni masalah dia. Ini sebenarnya virus yang biasa-biasa saja, tapi diperketatkan undang-undang dengan bagai-bagai garis panduan. Bila langgar kena saman apa semua tu pasal manusia takut dengan SOP ni. Padahal benda ni, sakit ni dan bilangan kematian dan kesembuhan, sebenarnya mati punya bilangan tu sama purata di bilangan orang mati dalam dunia ni setiap hari sebelum ada COVID ni pun. Betul. Kan? Mati tetap ada setiap hari.
Dan lagi satu, apa yang nyatanya, adakah kita ni betul-betul sure confirm nombor yang keluar dekat TV itu bilangan yang betul? Ini alam maya punya Allahu a'lam. nombor je. Adakah kita pergi merayau setiap negeri? Kalau Zul Handy Black ni pergi merayau setiap negeri satu hari, setiap hari satu negeri pergi, aku kira berapa mati berapa hidup, aku sendiri pun tak mampu buat survey. Korang buat survey, lepas tu korang keluarkan kat TV, nombor tu aku boleh percaya ke? Nombor tu kau keluarkan untuk rakyat, tu rakyat jadi bodoh semua. Jadi takut. Jangan tipu orang ah. Mati manusia tu sama je bilangan dia setiap hari. Kan? Betul-betul. Itu hari mufti kita pun kena, mati ke? Tak mati pun sembuh juga balik. Kita punya menteri kesihatan kena, mati ke? Tak mati, sembuh je balik. Ni demam biasa je. Bila kita demam duduk rumah dalam 2 minggu, elok lah kita. Tu je jawapan ke? Kita takut sangat. Kita ni dimomok-momokkan pikiran kita ni. Sampai habis lah solat. Kita solat pun. Ini fikiran besok, kita. Kalau WHO cakap keluar, dia kata orang Islam solat tak boleh sujud dekat lantai ada kuman. Mampus, kita pun keluar satu fatwa baru, solat tak boleh sujud. Mampus. Allahu akbar, na'udzubillah. Sebab apa? Sebab WHO bagi tahu. Siapa Kita punya ini kerja menukar cerita ni? Siapa punya kerja menukar syariat agama ni? Nabi kan cakap, Nabi sampai, masa Nabi sampai tu Nabi istiar, kenapa? Aku adalah Nabi yang terakhir membawa syariat yang terakhir. Sekarang ni apa jadi ni? Ni syariat solat. Siapa punya cerita ni? Habis lah. Allah, itulah kadang-kadang kita nak samakan dengan apa yang berlaku. Ni kadang-kadang kita ada yang berbalah yang bagi itu, yang kita bukanlah pandai, tetapi bila berbalah nak mengambil kisah lama, kisah 1400 tahun dulu, nak sama dengan 2020 hari ni. Dengan suasana tak sama. Tak sama. Dengan pemikiran manusia hari ni, dengan agama yang berkembang hari ni, dengan dengan keadaan batin yang hari ni, tak sama dengan keadaan dulu. Tak sama. Ada juga sahabat-sahabat yang berkumpul di satu masjid, betul-betul berkumpul minta bantuan Allah SWT. Ini kalau kita tutup semua, mana ada masjid yang tak boleh nak buat macam tu. Apa lagi usaha kita? Apa lagi usaha kita? Setakat kita nak ikut SOP ni sampai bila-bila dan mempercayai berita-berita yang tersebar hari ni. Bulat-bulat. Aku dia orang cakap konspirasi lah. Jangan fikir itulah. Kita tak ada konspirasi. Yang konspirasi hari ni yang kita takut, konspirasi Dajjal lanatullah. Yang mengawal kehidupan kita hari ni. Mereka, tentera-tentera, Dajjal kecil ni yang mengawal kehidupan kita. Ini dah tulis dah. Dan dalam surah Al-Kahfi ada sebut. Kan? Dalam hadis-hadis sabdaan Nabi SAW pun ada sebut. Kita belajar. Macam aku cakap lah, aku pun bodoh. Kan? Kita tak pandai, kita orang awam. Tapi kemahuan nak belajar, nak tahu sebab musabab, mesti ada usaha. Hari ni ramai, kita nak ajak semua, jangan terlalu banyak sangat mempercayai, terlalu taksub sangat, sampai kita takut untuk tingkatkan perkara baik. Dengan Allah SWT pun kita dah susah nak tingkatkan perkara baik. Berapa ramai hari ni, Zul, kita sendirilah yang buat usaha, kita sendiri buat usaha ni. Dah keluar 40 hari, dah duduk macam-macam suasana. Kita sendiri pun nak hidup amalan masjid pun kadang-kadang on, kadang-kadang off. Apatah lagi sekarang. Ini jujur cakap. Kan? Bila keadaan dah ni kita kadang terlupa nak buat taklim. Kan? Kadang bila kita dalam keadaan selesa, kita dah lewat-lewatkan solat. Betul tak? Tapi bila masjid ditutup, majlis ilmu tak berjalan, ibadah-ibadah lain tak berjalan, ibadah amalan masjid semua tak berjalan. Bagaimana pula ilmu tu nak sampai keluar-luar ni? Yalah. Nak bagi keyakinan kepada manusia yang kat luar ni. Kalau kita sendiri pun dah lemah, macam mana nak bagi yakin? Ya. Kan? Yakin kepada yakin, yakin kepada yakin, yakin kepada yakin. Bagaimana kita nak sampaikan benda tu? Dia jadi benda lain lah. Hari ni kita tengok sendiri siapa yang kontrol dunia. Kan? Yang kita harap pun hari ni pun tak boleh diharapkan. Rasa was-was. Kan? Masyarakat semua rasa was-was. Kan? Bagaimana kehidupan hari ni, kita tengok dunia hari ni tak settle-settle juga. Yang masalahnya semua negara Arab. Kan? Betul tak?
Bagaimana kehidupan diorang? Bagaimana diorang punya perundangan? Bagaimana pula cara diorang bawa dunia ni dengan Islam? Ada yang kita tengok, dah jauh dah ni, tak balance. Kalau dekat Jeddah tu pun pantai-pantai dekat tepi tu pun boleh dibebaskan untuk pelancong asing, hidupkan suasana mereka dekat situ. Betul tak? Betul ke? Takkanlah nak kuatkan ekonomi sampai macam tu sekali. Benda ni bahayalah sebab baru-baru ni pun Saudi Emirates dia kata apa, lepas ni pasangan yang bukan muhrim pun boleh duduk serumah, minum alkohol pun boleh di mana-mana. Jadi bila Saudi Emirates so bila Saudi Emirates buat macam tu, besok orang Malaysia pun kata macam tu lah. Tu Arab buat, takkan sini tak boleh. Allahu Akbar. Masalah dia. Apa Aduh. sekarang bila kita pertikaikan soal solat ni, dia orang kata Arab buat, takkan kita tak nak ikut. Arab itu SOP kita tak nak ikut. Okey. Lepas tu bila benda mungkar pun, Arab buat, orang yang tak muhrim boleh duduk serumah, takkan Malaysia tak boleh buat. Ni habis lah. Tu pasal macam abang cakap tadi, kita ni bukannya pandai, memang kita bukan orang pandai pun. Tapi bila kita fikir-fikir balik, ada alim ulama, ustaz-ustaz cakap, kita dengar-dengar, dia kata apa, orang kafir tu, ahli kitab tu sendiri pun, dia orang sendiri pun khatam kitab-kitab Islam, Quran apa semua ni, Injil ke Taurat semua, dia khatam. Bila dia khatam semua kitab, dia orang menyesatkan semua agama sampai ke agama Islam sekalipun. Bila dia khatam Al-Quran ni, dia dah faham apa kelemahan, apa kekuatan Islam. Jadi dalam Islam ni pun bukan tak ada orang-orang yang dah khatam kitab kita sendiri, orang Islam sendiri. Sekarang ni sayangnya orang yang dah khatam kitab kita sendiri, orang kita sendiri menyesatkan agama ni sendiri. Ni minta apa? Kalau kita berpegang pada hak, bagi saya keadaan mungkin jadi gini kot. Itulah macam Tuan Guru bagi tahulah kan. Hari ni dunia disajikan dengan dunia. Manusia berebut-rebut, berbalah-balah untuk dapatkan dunia. Ini disajikan kemewahan. Kemewahan neraka. Sebenarnya tu. Neraka untuk Dajjal. Yang mengikut Dajjal dapatlah syurga dia. Ini disajikan benda-benda tu. Sehingga kadang kita terpaksa takut. Ada. Dan kita sendiri nampaklah Zul depan mata. Kita pun bukan tak biasa campur dengan diorang. Yang golongan yang akan kita nampak, kita harap. Tetapi tengok depan mata, alamak, ini ke akhlak kamu? Ini ke cara kamu? Aku harap engkau ni jadi pemimpin. Aku harap engkau ni dapat mentadbirkan negara dengan rakyat ni dengan baik. Tetapi akhlak kamu depan mata aku macam ni ke? Ini kita nampak sendiri. Betul tak? Yang kita harap. Pun depan mata kita pun tak boleh nak harap. Bukan kata kita dengar daripada satu mulut ke satu mulut. Ni yang kita cakap depan mata. Betul? Aku bagi contoh lah Zul. Kita bukan nak cari buruk ataupun aib. Kita nak cuma nak brainwash kepala otak kita semua sama. Kita ni orang awam. Aku pernah pergi satu event. Ada satu restoran dalam bangunan tu. Kita dah habis event, kita akan keluar nak relax dekat restoran. Nak kena teh and then masa tu aku merokok. So aku nak duduk satu tempat, ada smoking area dekat luar and dalam aircon. Dan aku pun tak boleh masuk dalam tu. Sebab terlalu penuh. Penuh dan memang kalau ikutkan standard dunia aku tak layak nak masuk dalam tu. Faham tak tempat macam tu? Dalam tu semua orang ada pengaruh, ada followers, dijaga elok. Aku duduk luar relax. Ada beberapa orang lagi kat luar relax. Kita pun biasalah buat benda yang tu lah dulu kita buat. Tetapi yang di dalam ni, yang masyarakat nampak, inilah yang akan membantu aku, yang akan mentadbir negara, mentadbir rakyat, akan memimpin kita semua untuk jadi lebih baik. Tapi dia dekat dalam tu pun contoh tak baik. Kita isap rokok kat luar, dia isap curut kat dalam. Kalau bos isap curut, dekat anak-anak buah tak isap lagi. Jadi jadi restoran yang ada aircon tadi, yang tulis no smoking dekat kawasan tu, kabus. Kabus bukan kerana aircon. Kabus kerana merokok penuh. Asap cerut. Jadi aku nampak,
Bercakap bam 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 bam. Kan? Berjanji pam 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 pam. Dan hari ni pun kita tengok berbalah sesama sendiri dengan atas kerana dunia. Manusia macam Tuan Guru kita beritahu akhir zaman ni manusia akan berbalah-balah kerana dunia. Kerana syurga yang disediakan ni kat dunia ni, syurga Dajjal ni berbalah-balah, menunjukkan perbalahan tu terang-terang kepada umum. Betul? Mengajar, mendidik. Mendidik, wow. Lepas tu masyarakat tengok, inikah kepimpinan yang kita nak? Sebagai yang pertama, bangsa Melayu. Yang utama, Islam. Inikah aku tengok, betul ke cara ni? Jadi aku pun rasa, okey, ini bukan golongan yang perlu aku dekati. Kan? Kita bukan nak musuhi, tapi kita cuba perbaiki diri. Mungkin doa kita, diorang boleh berubah. Tapi perkara tu jadi kurang menarik lah. Dia masuk dalam fikir kita ni. Allah, ini nampak tak? Kehidupan yang buruk-buruk ni kadang-kadang kita susah nak buang. Dia akan bermain dengan Allah. Tapi Alhamdulillah, kita buat usaha dakwah untuk nak memperbaiki hati fikir kita. Dan hari ni kita jugalah, fikir kita, hati kita pun dah berbolak balik. Takut kepada COVID, takut kepada SOP, tak takut kepada Allah. Betul tak? Kita tak takut pada Allah. Bagi masa untuk rumah Allah tergesa-gesa. Bagi masa untuk perkara dunia boleh santai-santai. Luar je masjid kita dah boleh beramah mesra. Dekat dalam masjid kita susah nak solat beramah mesra. Ini jadi bingung. Jadi bingung Zul. Bingung. Jadi aku cadang, aku post salah satu cadangan untuk buat solat perdana satu tempat, kepung elok-elok, buat SOP kat luar elok-elok. Ada yang cakap macam-macam. Aku cakap, kenapa tak nampak positif kat situ? Kita dah tahu dah, fikir risau ni bukan untuk memudaratkan. Tak ada usaha dalam dakwah ni untuk nak bagi mudarat. Kita buat usaha ni belajar-belajar untuk usaha dapat manfaat. Dapat kebaikan. Usaha. Walaupun orang tu jahat pun kita rasa dia baik. Tak ada mencerca, tak ada maki, tak ada apa. Betul tak Zul? Tak ada mengambil itu. Kita usaha nak mengajak. Jom cadangan nak mengajak. Mungkin ini salah satu ikhtiar dah, banyak dah. Kita dah buat dah. Ikhtiar je lah. Bukan kata satu cara ikhtiar. Ikhtiar lah. Ikhtiar yang terbaik, inilah cara dia rasanya. Dah berbulan-bulan kita duduk dalam SOP. Mungkin ikhtiar ni. Tak kisahlah. Bagi aku kalau kata dia orang kata, nanti masjid buat macam tu, diberikan satu masjid dalam satu kawasan, buka untuk jemaah buat ibadah. Agama lain juga dituntut. Tak apalah. Masing-masing punya kebebasan dan kepercayaan. Tapi kita adalah jagalah betul-betul. Berikan diorang tu betul-betul. Nak buat boleh. Tapi kena ikut SOP yang ada. Dan buat perjanjian. Masing-masing ada. Kita bukan nak menghalang nak apa. Jangan rasa takut ni, tidak. Aku share aku dah jadi macam, apsalah korang nak bagi andaian yang belum usaha lagi. Dah macam-macam andaian dah. Itu ini. Dah cakap itu ni, aku jadi macam pening. Macam mana aku nak cakap dengan diorang ni. Macam mana aku nak bagi faham. Pening kepala. Cakap janganlah lawan ulama, janganlah lawan pemerintah, diorang dah berbincang apa semua. Diorang dah ada fatwa, diorang berbincang, bukan saya saja. Ada sebab. Tetapi rakyat juga ada hak. Untuk nak tahu. Betul ke? Tak ada ke cadangan lain? Rakyat juga ada hak sebab kita umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW. Yang perlu tegakkan. Yang perlu orang tak apa cari. Jalan bukan nak ikut dah. Yang paling kelakar tu, ada sampai orang komen bila kita up sesuatu lah. Yang kelakar tu ada orang komen, dia kata kalau macam tu abang je lah jadi ketua agama, dia kata jadi menteri agama, jadi ni. Kenapa kita perlu kena jadi menteri agama baru kita boleh utarakan pendapat kita? Kenapa kena macam tu Allah, betul. Sedangkan benda-benda yang cakap-cakap orang lain yang lebih mengarut-ngarut yang lain tu kau tak suruh pula jadi menteri apa ke? Kena kat kita kau sindir macam tu pula. Kelakar lah dia orang ni.
Sindir-sindir kan Zul? Aku aduh, Ah, apasal nak sindir-sindir kan? Kau jadi mufti ah. lah. Kau pandai baru belajar, baru kenal, buat dakwah, baru usaha. Apa-apa kau jadi mufti. Lepas tu, tak apa. Kalau kau berani sangat dengan COVID, kau tak takut mati. Kau pergi duduk kat hospital tolong frontliner. Ya Allah, aku cakap. Kan? Lepas tu bagi perumpamaan lah. Kalau kita ni, kan, tahu dah tempat tu ada wabak, ada mudarat, apa semua jadilah. Kan? Takkanlah kita nak bunuh diri kat situ. Bunuh diri juga haram kan. Dia jadi macam, pelik lah manusia hari ni. Aku pelik lah. Kalau kita dah tahu benda tu bahaya, takkan nak sondol lagi. Yelah. Kan? Masjid bahaya ke Zul? Masjid Ha. dia confirm ke bahaya? Betul ke pergi Dia orang masjid salah. tu dapat COVID? Kan? Dia orang dah salah yakin lah. Dia orang dah salah yakin bang. Yakin dah lain lah Zul. Risau umat hari ni. Yakin manusia hari ni, ya Allah. Kan? Kita risau sampai bila? Besok anak-anak kita pun dah terikut dengan yakin yang Allahu Ya. Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Umat akhir zaman. Ya Allah. Allahu Kita Akbar. tak kita risaulah sebab kita dituduh macam-macam tu dah confirm lah, dituduh macam-macam kan. Dia kata nak memandai-mandai lah apalah, tapi sebenarnya isu ni bagi saya bukan nak perlu jadi pandai kena belajar sampai Al-Azhar. Simple sangat. Betul. Benda ni terlampau simple sangat sebab kenapa kena pergi belajar Al-Azhar untuk faham Giant boleh ramai-ramai, masjid tak boleh ramai. Kenapa perlu sampai Al-Azhar nak belajar benda tu? Tak payah. Betul. Kita boleh bagi cadangan, boleh usaha kan. Betul tak? Ha. Nabi SAW pun terima cadangan daripada sahabat. Kan? Hmm. Bukan kata Hmm. Nabi, kau tak boleh ke? Aku Amir, Ha. aku ketua, aku. Nabi Allah, aku Ha. kekasih Allah. Kena dengar cakap aku. Jangan cakap engkau tak ada. Engkau siapa? Engkau hamba je. Ada Hmm. Nabi cakap macam tu? Nabi pun terima, sure, pendapat, fikir. Betul lah. Dia ni cakap, kan, kalau buat solat sunat hajat perdana bagi jemaah duduk dalam satu masjid, buka lampu, kan, betul-betul duduk dalam suasana ibadah, zikir banyak-banyak. Elok juga cadangan tu. Betul tak? Yang mana ada, okey. Yang mana okey, kita buat. Ini bila aku bagi cadangan tu, macam-macam andaian. Weh, ini boleh tutup, kalau hospital boleh tutup ni, kan? Tak payah ada hospital. Klinik pun tak payah buka, kan? Dengan minta bantuan Allah saja, kita tak payah usaha. Minta bantuan Allah, Allah akan turun bantuan. Ya Allah, bodohnya statement. Aku tak, Tu menyindir kenapalah? tu. Menyindir lah. Tidak, yang Hmm. menyindir tu pun kadang-kadang, ya Allah, bukan mak rempit tak apalah. Kan? Ataupun sudah mak bapak bagi makan, cari duit bagi kau belajar Hmm. lagi. Ini yang Hmm. bagi sini-sini ni kadang-kadang, ya Allah, aku tengok profil. Yang Hmm. fake account tu saya cerita lah, kita tak tahu dia siapa. Kan? Hmm. Ini orang-orang yang selalu juga suka cucuk-cucuk. Suka Hmm. api-api kan. Bukan zaman Betul. COVID je. Kan? Daripada Hmm. golongan-golongan politik pun ada kaki cucuk dalam media sosial ni. Saja Betul. mengapi-ngapi kan. Supaya jadi berbalas, supaya orang tumpuan kat situ. Itu biasalah. Betul. Kita tahulah game ni. Hmm. Kan? Tetapi yang profile, gambar. Takkanlah aku cakap macam tu. Kan? Aku kata, ya Allah. Jauhnya pemikiran kau. Dan tak faham Zul. Dia tak faham kita punya niat. Dia ingat niat kita ni buruk je. Kan? Hmm. Aku pun bukanlah kata baik kita nak bersangka buruk. Tapi kadang-kadang kita cuba luahkan. Kan? Luahkan pemikiran semoga yang lain tu dapat kongsi fikir. Kan? Dapat betul benda ni baik, benda ni baik, benda ni baik, benda ni baik. Barulah kebaikan tu sampai. Betul tak? Semua Yeah. bukan kata para agamawan bersetuju dengan apa yang hari ni berlaku. Ada juga kebanyakan yang menentang. Kan? Yang kata, haruskah benda ni diteruskan? Hmm. Betul tak? Kita orang awam pun memanglah. Tapi orang alim pun ada juga yang rasa benda ni agak bercanggah sikit. Agak janggal sikit. Kan? Solat nak sah jarak-jarak. Masjid dihadkan masa. Kalau takut, tak apa. Kita cari satu tempat. Usaha cari satu tempat. Betul tak Zul? Manusia dia cakap manusia ni dia cakap
biarlah masjid tu jaga SOP sebab kita tak nak nanti akan keluar orang panggil kluster masjid pula kan. Hmm. Tapi dalam pada kita asyik bertentang pendapat aja macam tu, dah berapa lama punya tempoh dah pun, 5-6 bulan dah pun, yang pasar raya tu yang orang keluar masuk setiap hari beratur, kadang-kadang makan jam, tak pernah keluar pun kluster Giant, kluster Jasco ke, kluster mall apa pun tak pernah pun. Sebab apa? Tak pernah jadi pun orang pergi mall tu sampai balik sakit, tak semestinya. Betul. Jadi dijadikan isu benda tu sebagai supaya masjid tak dibuka. Itu yang kita tak faham lah sebenarnya. Sebab kalau pergi masjid pun kita, kalau betul macam dulu yang masa mula-mula buat tu, cek suhu apa semua kan. Lepas tu kalau kita betul-betul dibuat SOP, kita ikutlah. Kalau solat pun satu waktu, habis orang berkumpul dalam 20 minit cukup satu waktu. Lepas tu orang balik lah bersurai, jangan berkumpul lagi kat masjid. Tapi pasar raya kita tengok beratur berjam masa tu. Gua tunggu bini gua nak beli barang kan. Berjam babe. Lepas tu masuk kat dalam pula berapa lama. Dalam shopping komplek tu tak semua barang tu semua manusia lain pegang ke? Barang-barang lain tu. Troli, duit, Nescafe, gula yang kau pegang-pegang kat dalam tu, beras, telur, plastik roti tu tak semua orang pegang ke? Kat situ kau tak fikir pula risiko-risiko yang banyak. Sedangkan masuk masjid kita ambil wuduk lagi, cuci tangan lagi, lepas tu siap korang suruh pakai sanitizer lagi. Apa lagi yang nak takut Allahuakbar. Itulah kan, takut pada makhluk sampai berlebih-lebihan. Itulah dia, kita hari ni nak sebut Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah kuasa, cakap. Itulah percakapan iman. Percakapan iman yang meningkat, yang iman yakin kita kepada bantuan Allah SWT. Kan? Kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah zikir yang paling besar, paling baik. Kan? Ini kita nak zikir pun payah. Kan? Allahuakbar. Cubalah kan, kita hari ni sama-samalah. Saya, Zul dengan Zul kongsikan perasaan. Bukan kita nak bangkang, menidakkan SOP. Kan? Nak jadi konspirasi. Kan? Nak mengiyakan perkara-perkara yang belum pasti. Bukan. Kita ni nak cadangkan untuk yang lebih baik. Usaha kepada yang lebih baik. Ikhtiar. Memanglah kita bukan berduduk saja nak masuk syurga, Zul. Ingat senang ke, Zul? Syurga tu mahal. Syurga tu mahal. Nak masuk syurga boleh duduk dengan ibadah saja. Tak apalah, solat je lah kat rumah. Baca Quran, solat kat rumah. Belum tentu lagi boleh masuk syurga. Allahuakbar. Selagi umat di sekeliling kamu masih menderita. Selagi umat dekat keliling kamu tak kenal Allah. Selagi umat tak beriman kepada Allah SWT, kamu boleh layak ke masuk syurga? Layak ke? Kawan kita yang bukan Islam tak kenal Islam lagi. Kawan kita yang bukan Islam tak kenal Allah lagi. Layak ke kita nak masuk syurga? Kita buat ibadah sungguh-sungguh, maksiat masih berlaku dekat luar. Layak ke kita nak masuk syurga? Betul tak? Ini nak masuk syurga pun perlu ada mujahadah. Perlu ada fikir risau. Nak masuk syurga pun kena ada korban. Syurga tu mahal tu. Dia orang tak faham. Dia orang tak faham. Tak apalah ini ketentuan Allah SWT apa semua. Tak. Dia tak boleh fikir. Kadang dia orang tak nak baca tu. Tak nak membaca. Alhamdulillah lah Allah bagi juga lah kita sikit-sikit walaupun malas baca tetapi ada fikir untuk baca. Fikir usaha untuk dapatkan ilmu. Dan cari guru. Tapi diorang ni hari ni bercakap bagi andaian tetapi tak nak berguru, tak nak belajar. Apa yang diorang belajar, apa yang keluar dekat handphone. Itulah guru mereka hari ni. Kan? Sampaikan apa saja yang ada dekat handphone, ilmu yang diorang dapat dekat handphone, sebarkan. Mereka belajar kat situ hari ni. Allahuakbar. Kan? Ini kita nak kongsikan pada diorang, pada orang semua betapa pentingnya kan, kerja dakwah. Bukan nak memudarat orang. Kerja dakwah ni kita nak ajak, bagi pendapat, bagi cadangan. Kerja dakwah ni nak bagi keadaan agama, sistem agama tu keadaan dia makin lama makin baik. Bukan dalam keadaan yang merisaukan, membimbangkan. Kita punya hati, fikir semua dah jadi serabut. Manusia serabut dalam keadaan hari ini. Bukan setakat masalah COVID. Bukan masalah ni, tapi masalah macam-macam. Ekonomi, kan? Macam-macam. Berapa ramai ini manusia yang tak ada kerja. Berapa ramai manusia hari ini ada anak-anak tak dapat minum susu. Kan? Yang tak dapat nasi. Dekat baling. Terpaksa jual TV, Zul.
Nak beli beras 3 hari tak jumpa nasi. Itu yang kita dapat tahu. Yang kita tak tahu, bila kerja dakwah tak buat, kita tak usaha, kita duk main TikTok, kan, hiburan, reality TV, itu saja. Ini kita nak makcik-makcik pun sama. Terikut-ikut dengan suasana ni. Kan? Dah ada yang makcik-makcik komen-komen yang tahu. Itulah kesan dia. Kesan dia. Betul tak Zul? Kita hari ni bukan nak menafikan teknologi, bukan nak menafikan sains perubatan hari ni. Tetapi kita ikhtiarlah perkara yang lebih baik yang dapat menyukakan Allah SWT. Inilah. Tak ada lagi cara yang kata, tak boleh buatlah cara ni. Tak ada lagi. Masih ada lagi peluang-peluang lain. Kan? Nabi sendiri pun kekasih Allah SWT. Pesuruh Allah. Nabi Allah SWT. Yang mana dia pun perlu mujahadah. Perlu usaha, perlu ikhtiar dalam pelbagai cara. Untuk dapatkan bantuan Allah SWT. Lagi dan lagi, Nabi belajar dengan Jibril alaihissalam. Betul tak? Nabi sendiri bermunajat dekat gua. Betul tak? Kita kisah-kisah Nabi tu semua berkait dengan kehidupan kita hari ni. Apa yang perlu kita buat? Takkan nak mengiyakan kepada perkara batil sampai bila-bila. Kita takut dunia hilang, kita takut ini hilang, kita ni. Dan mengandaikan, nanti buat tu jadi kluster baru. Buat macam tu nanti jadi rantaian. Nanti bawa penyakit menyusahkan orang. Nanti kau balik pada masjid, nanti menjaga. Dah bagi negatif. Takutnya sampai negatif kita kepada bantuan Allah SWT. Allahu Akbar. Aduh, itu yang aku rasa macam bau-bau ni aku post dah tak ada apa. Kan? Dulu aku post lah sebab kerisauan kita. Hari ni kita belajar risau. Fikir risau pada agama, betul tak? Fikir risau kepada kehidupan. Apa yang kita mampu hari ni kita buat. Kita usaha lagi dan lagi sampai kita dapat faham yang sangat-sangat baik, sangat-sangat tinggi untuk agama. Ini tapi orang tak nampak benda tu. Dia nampak kan, kena pula cocok pula fake account, cucuk pula kaki api, batu api semua. Dah berbalah-balah manusia hari ni. Kita ni di label sebagai penentang lah. Diorang labelkan kita ni sebagai penentang apa yang patut orang lain ikut sebenarnya. Tapi kalau diterbalikkan keadaan tu, bagi saya, diorang yang menentang apa yang Nabi suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak apalah kalau macam tu pandangan manusia, kita memang tak boleh. Tu yang Maulana cakap, dia kata apa, Abang Zul, kita ni ada 2 tangan saja Abang Zul. Kita tak mampu tutup semua mulut orang. Kita mampu tutup 2 telinga kita saja. Tapi mulut kita harus terus bicara. Jadi kita tak boleh nak cakap apalah mulut orang nak cakap, orang cakap lah. Korang boleh cakap apa korang cakap, aku pun boleh cakap apa aku nak cakap lah. Kalau kita fikir hak masing-masing, sebab dulu korang sendiri yang kata hak masing-masing punya hak apa macam mana? Masing-masing ada hak kan macam mana? Hak sama kata untuk orang, hak kebebasan macam mana dah kan? So kenapa sekarang bila kita nak bersuara korang kata kita penentang pula? Hak asasi lah apa, hak asasi sama rata apa benda dah dululah macam-macam orang cakap kan. Semua boleh bersuara, semua boleh ni. Jadi janganlah anggap kita sebagai penentang. Kita rasanya apa yang kita cakap pun bukan kita suruh orang buat solat tangan kat bawah, kaki kat atas ke apa ke, tak kot. Bukan suruh buat benda buruk ke tak? Ni baca ni, Khalifah bangkit. Jeddah dah ada disco. Jeddah dekat mana tempatnya Ikrimah nak lari. Ramai kan. Kita buat usaha dakwah ni dapatlah kenal-kenal sikit kan. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Ikrimah nak lari daripada ditangkap oleh tentera-tentera Islam. Ikrimah anak Abu Jahal. Tetapi kembali ke laut, kembali ke darat apabila dia punya anak-anak kapal menyebut nama Allah. Dah tak ada jalan lah bila ribut datang kan. Betul tak kita pernah dengar cerita tu kan dalam bayan.
Bila ribut datang apa semua, sampan dah tak boleh nak kontrol, bot dah tak boleh kontrol, kan. Anak-anak kapal ni semua, Allah, Allah benarlah, Allah tu benarlah, Allah tu benarlah, kan. Muhammad itu betul lah, kan. Jadi bila dah dengar tu, Ikrimah kata, jom kita balik ke darat. Balik ke darat masa tu ramai dah orang masuk Islam, beriman kepada Allah SWT. Termasuk adik Ikrimah. Tapi orang kata apa, itulah dia. Bila kita ada usaha untuk yakin dengan bantuan Allah SWT, balik walaupun masa tu belum lagi Ikrimah beriman kepada Allah SWT di tangan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi dia balik tu dalam keadaan yang takut mati. Takut mati dekat laut, kan. Dah tak ada jalan dah tak ada tahu nak pergi ke mana dah. Ni semua tentera Islam dah menang ni selepas peristiwa perang Badar. Dia tengok sendiri Abu Jahal kena bunuh dekat peristiwa Badar. Ayah dia kena bunuh dekat peristiwa Badar. Balik dah tak ada bantuan dah. Balik tu sebab nak selamatkan diri, jumpa dengan Muhammad. Jumpa dengan Nabi SAW. Beriman kepada Allah SWT di tangan baginda Nabi Muhammad SAW sebab nak selamatkan nyawa tadi. Betul lah. Kalau kita tengok lah, dalam ketakutan tu Allah hadirkan hidayah. Kan? Aku mati ni dalam laut ni. Balik jumpa, kan? Aku beriman. Aku ikut engkau, ya Muhammad. Kan? Ikut. Tetapi akhirnya menjadi sahabat, akan bersama-sama dengan Nabi SAW. Iman dia semakin kuat, semakin yakin dengan Allah SWT. Dan syahid di medan peperangan. Kan? Hari ni tempat tu dah ada disko dekat Jeddah tu. Tempat yang orang kata boleh jadi asbab hidayat untuk Ikrimah tadi, dah jadi disko. Allahu Akbar. Dah ada disko. Allahu Akbar. Macam mana kita nak, kan? Dalam kita hari ni, agama kita, kalau kita sendiri tak jaga, kita tak bantu, kita mengharap dia sampai bila tu, tak, dia orang tak faham tu. Tak ada korban, tak ada faham. Salah korban, salah faham. Ini salah korban banyak. Salah faham, berbalah-balah. Allahu Akbar. Itulah, risau. Jomlah, kita serulah semua hari ni. Jom, sama-sama kita suarakan perkara ni untuk dapat jawapan dan usaha yang betul. InsyaAllah. Kita nak semua. Banyak hari ni orang-orang soleh merindui suasana masjid berjemaah seperti dulu. Ramai hari ni orang-orang soleh, orang-orang alim yang nak duduk beramai-ramai, meminta bantuan daripada Allah SWT. Ramai. Kita tak boleh halang. Hari ni orang yang atas umur 50 Zul, tak boleh datang masjid. Atas 50 Ada setengah tempat boleh, ada setengah tempat tak boleh. Kan? Tapi bayangkanlah kawan tu pun, ya Allah, dapat hidayat pun umur 40 lebih macam aku. Kan? Bukan Allah datang daripada kecil dah jadi orang soleh, duduk dalam usul agama. Duduk dalam belajar ilmu agama, kan? Kita tengok macam para alim ulama daripada kecil, keluarga mereka semua hidup dalam suasana agama. Ada yang baru dapat agama, kenal agama, sayang agama pada usia dekat nak pencet. Hari ni tak dapat datang masjid. Dah tak boleh pergi masjid. Macam mana perasaan diorang? Kan? Yalah. Macam mana kita ni tak fikir ke? Kan? Hari ni kita rasa COVID ni sampai boleh memudaratkan semua kehidupan. Allah, yang memudaratkan kita tu kita sebenarnya. Hati kita, yakin kita yang membuatkan kita mudarat. Selagi mana kita tak yakin dengan bantuan Allah SWT, dengan kudrat daripada Allah SWT, selagi itulah kita lemah. Kita tak mampu nak bantu agama, tak mampu nak perbaiki banyak perkara. Allahualam. Allahu Akbar. Okeylah Zul. InsyaAllah. Harap-harap kita punya sembang-sembang santai ni, kan? Boleh membuka minda mereka-mereka yang bersangka buruk. Kita sama-sama nak sangka baik, hati jadi baik, kebaikan dan akan tersebar. Dan insyaAllah sama-sama kita bantu agama. Allah jaga kita, tagline baru bagi umat Islam semua. Allah jaga kita, bukan kita jaga kita. Kita tak mampu nak jaga kita. Kita tak mampu nak jaga kita. Kan?
Kan? Ha. Nabi SAW pun setiap malam minta bantuan daripada Allah SWT. Minta kan Tu- doa hidayat untuk seluruh alam. Minta bantuan daripada Allah SWT. Tak mampu nak jaga diri dia. Tak boleh. Kita tak Tak boleh boleh. jaga kita. Sebab apa? Tak boleh. Macam ada perumpamaan lah. Ada da'i kita tu pun. Macam Dia ada kata kalau ada ni kan. Ada maksud lembu, lain. dia kata kalau lembu jaga lembu, pada saya faham dia punya maksud tu. Bila kita fikir binatang, kalau jaga binatang, habis manusia kekah binatang tu. Jadi kalau Ha, manusia jaga manusia, habis syaitan helah manusia tu. betul. Habis syaitan helah manusia tu. Jadi kesimpulan dia, apa pun sebenarnya Allah yang jaga kita. Betul. Bergantung haraplah pada Allah. Masya-Allah, betul. Tak Wah, boleh. Kita jaga kita tu tepat sangat lah kata saya. yang mana Kan? menonton ni, jom nanti share. Buat tagline baru, hashtag Allah jaga kita. Allah Bagi jaga kita kita. umat Islam yang Allah kurniakan iman yang sangat mahal, sangat berharga ni, kita tukar tagline kita. Allah jaga kita. Sebagai tagline tu, percakapan tu dia meningkatkan rasa risau kita kepada agama, sayang kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dan juga Nabi SAW itu makin lama makin meningkat. Tuan-tuan guru kita pun selalu berpesan, percakapan ni percakapan paling baik adalah percakapan iman yang memuji Allah. Yang menceritakan tentang pengorbanan Nabi SAW, pengorbanan para sahabat, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Kita kena cakap benda tu supaya iman yakin kita meningkat. Betul tak? Jadi insyaAllah lah sama-sama lah Zul, semoga menjadi asbab kebaikan. InsyaAllah, Kebaikan, mudah-mudahan. semoga kita semua dapat bersatu hati, bersatu fikir, tidak ada perbalahan, tidak ada sangkaan buruk. Kita sama-sama cari jalan, banyak jalan. Kita hindarkan keburukan. Kita jangan fikir kalau kita nak cakap benda buruk sampai bila buruklah kita. Kalau kita cakap benda baik, baiklah kita akan datang, insya-Allah. Betul. Sebab hashtag kita jaga kita tu sebenarnya, kata-kata tu sebenarnya, minta maaf cakap, lama-lama dia akan melarikan kita punya keyakinan tentang Allah yang jaga kita. Kan? Jadi kita nak kena faham lah supaya kita tukar hashtag tu Allah jaga kita. Sebab apa? Kata-kata kita jaga kita tu mungkin nampak macam simple je, tak ada apa-apa. Tapi takut kata-kata yang simple tu Allah benci dengan kata-kata tu, sebab tak ada kata-kata yang mengaitkan benda tu dengan Allah. Jadi sekarang kita tukar sikit je, Allah jaga kita. Mudah-mudahan kata-kata macam tu jadi doa setiap orang, jadi doa hashtag setiap orang. Mudah-mudahan Allah yang jaga kita. Betul. Tu je jawapan dia. Ikhtiar kena ikhtiar. Ikhtiar kena ikhtiar. Betul. Macam aku. Tukang masak, aku cakap tukang masak. Kita kena ikhtiar untuk masak bagi sedap. Kita kena ikhtiar untuk bagi masak tu jadi menarik. Bagi ada rasa, bagi ada puas hati. Tetapi yang nak bagi sedap tu bukan kita. Allah. Tu pasal tagline kat kedai aku, insya-Allah Allah SWT bagi sedap. Sebab nak mengajak untuk tukar percakapan. Dahulukan Allah dalam semua perkara. Kita nak hari ni nak kena dahulukan Allah. Apa pun Allah dulu. Bukan kita pandai pun, bukan kita orang soleh, kita cuma belajar-belajar je ini. Apa-apa pun kita dahulukan Allah. Sebab Allah tu lebih utama daripada segala-galanya. Sebab kita nak masuk syurga pun atas pilihan Allah, atas rahmat Allah, atas redha atas Allah, kudrat Allah, atas redha Allah. Kan? Jadi kita nak harap apa lagi? Kebesaran dan kehebatan Allah tu lah abang kata, abang, kita nak harap lagi. Jadi kita tak perlu harap apa-apa selain kita berharap pada Allah. Jadi sekarang ni jangan kita rasa ragu-ragu tentang kebenaran, kita tegakkan kebenaran. Sebab apa? Maulana cakap, Maulana kita dengar bayan Maulana, dia orang kata apa? Dia kata kalau satu orang tu berkata benar, tapi satu dunia ni nak menghentam dia, tapi dia akan tetap terselamat dengan izin Allah. Dia tidak akan cedera tanpa izin Allah. Jadi dekat sini, kalau satu dunia nak menghentam kau pun, tapi kau tetap mengatakan kebenaran, Allah tak izinkan jadi apa-apa, takkan jadi apa-apa. Jadi kat sini nak latih iman kita lah, nak pertingkatkan iman kita. Macam abang kata tadi itulah, kita nak pertingkatkan iman kita. Tingkatkanlah iman kita. Para sahabat punya iman, para sahabat ni saya dengar juga bayan-bayan Maulana, para sahabat
dia punya yakin, iman dia tu dengan Nabi ni, Nabi kata dinding tu warna putih sebenarnya. Dinding tu, tembok tu warna putih. Tapi Nabi cakap kat Saidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, dinding tu warna hitam. Apakah kau nampak? Warna apa? Abu Bakar tengok dinding tu, dia tipu mata dia. Dia cakap dinding tu hitam. Sebab apa Nabi kata dinding tu hitam, dia cakap dinding tu hitam. Padahal dinding tu putih. Ini para sahabat punya nak menurut kata Rasulullah SAW, dia tipu pandangan mata dia. Dia tipu otak dia. Dia cakap juga dinding tu hitam. Betul. Ha. Kan? Allah Kita kan? trik benda yang Nabi cakap benda yang betul, Nabi tak trik kita pun. Pada masa Nabi dengan Saidina Abu Bakar tu, Nabi trik Abu Bakar. Dinding tu putih, tapi Nabi kata hitam. Abu Bakar cakap, ya hitam. Yang benda sekarang apa yang jadi dalam kehidupan kita ni, Nabi tak trik kita apa-apa pun. Ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Tapi kita tak percaya pula. Nabi tak trik pun, Nabi cakap terang. Tapi kita tak nak dengar. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jauh lah kita dengan para sahabat punya iman. Memang jauh lah. Jadi Jauh. kita nak kena usaha lah tingkatkan iman kita. Suasana tu. Suasana hari ni kita. Itulah. Tapi itulah. Suasana sebenarnya tak boleh memberi kesan kepada Islam. Islam itu yang sepatutnya memberi kesan kepada agama. Dunia tidak memberi kesan kepada agama. Tetapi agama lah sepatutnya memberi kesan kepada dunia. Hari ini kita dah terbalik. Dunia memberi kesan kepada agama. Dunia dah buat macam kita huru-hara. Dunia dah tak nampak kesamarataan kan, dalam sistem Islam. Kita dah terbalik. Pada zaman para sahabat, agama memberi kesan kepada penduduk. Agama memberi kesan kepada kehidupan, pada suasana. Sahabat pergi berdakwah satu tempat, dapat tarik satu negara memeluk Islam. Pergi satu tempat dengan yakinnya, dengan usahanya dapat tarik satu penduduk, satu negara memeluk Islam. Agama memberi kesan kepada kehidupan dan tempat. Ini tak. Lain pula memberi kesan kepada agama. Terbalik pula ini. Sama-sama lah kita istighfar banyak-banyak. Kita ni banyak dosa, masih lagi main-main. Allahu Akbar. Masih lagi main-main dalam ibadah. Masih lagi main-main dalam kerja dakwah. Kita semua ni lah yang tengok kat sini pun, kita semua masih lagi doa pun main-main. Betul tak? Doa pun main-main. Ibadah kita pun tak sungguh-sungguh. Hari inilah Allah tunjukkan. Rumah Allah kita rasa tak risau. Bila jauh kita rasa tak risau. Tak ada rasa macam alamak, rumah Allah dah tutup, tak boleh solat jemaah, tak boleh rapatkan saf, tak boleh duduk lama-lama kat rumah Allah. Kita tak ada risau benda ni. Sunnah ni dimatikan satu persatu, kita tak ada fikir risau. Nabi buat benda tu hari ni untuk apa? Untuk kita dapat keuntungan. Tapi hari ni kerugian satu persatu telah berlaku. Betul tak Zul? Manusia tak perasan satu persatu sunnah ditinggalkan bila suasana menjadi kesan kepada agama kita sekarang, kan? Salam tak boleh. Salam tu perkara sunnah. Salam tak boleh. Tapi kalau jumpa orang macam ni tak sentuh ke? Ni tak sentuh ke? Baca yang aku kat pin kat sini. Efek dia kat generasi anak-anak nanti kalau SOP ini berpanjangan. Betul. Betul lah. Efek dia kepada generasi sekarang pun masih lagi lalai dalam kerja dakwah, masih lalai lagi dalam fikir risau agama. Anak muda masih lagi hari ni kalau tak sekolah, tak masuk universiti, tak belajar pandai-pandai, kau tak berjaya. Betul tak? Hari ni dulu zaman aku sekolah dulu, nasib baik sekolah lah, alhamdulillah dapat Allah bagi sekolah kan. Tidak bodoh juga ni. Masa aku zaman sekolah tu nak kena belajar sungguh-sungguh, pandai-pandai, kena bagi masa korban. Ada yang baca buku dengan pelita ayam. Baca study untuk dapat masuk universiti. Susah nak masuk universiti dulu Zul. Ya. Betul tak? Betul. Hari ni nak masuk universiti senang ke susah? Senang je. Janji bayar boleh masuk universiti. Di situ dah didik dah dunia. Jadi hari ni itu dah berlaku, dah lama berlaku.
Kan? Tak belajar pandai-pandai, tak jadi somebody, kamu tak akan boleh hidup, tak senang. Hidup kamu jadi susah. Tapi ada juga orang yang tak sekolah hari ni. Alhamdulillah Allah bagi kekayaan, kemewahan lebih daripada orang yang belajar tinggi. Ada boleh tapi dia orang tak yakin, dia orang tak ada. Itu nasib. Itu nasib dia. Masih lagi Tak payah mengendakkan sudat Allah. tak payah tak payah cakap bab yakin dengan tak yakin pasal Allah lah. Kalau nak tengok makhluk sangat, kau tengok Lim Gotong tu belajar sampai mana? Kalau tengok baliklah study kehidupan dia. Sekolah ke tak sekolah Cina tu, tapi jadi tokey kasino. Apa ajar kau kena belajar sampai overseas universiti kau boleh berjaya. Ni contoh tengok kat orang kafir je pun. Ini Tak payah tengok kat pemikiran orang diasuh tu, diasuh, dididik dalam masyarakat kita. Dan hari ni, efek SOP yang ada hari ni juga terkesan kepada generasi. Hari ni, generasi akan datang, diorang tak nampak benda tu. Jadi kita kena hidupkan, sikit sebanyak, tak banyak pun sikit kena hidupkan norma lama dalam masjid. Supaya benda ni tak efek kepada kehidupan. Cuba cari jalan bagaimana SOP yang boleh dalam masjid boleh dilonggarkan sikit. Yakin tidak menjadi asbab buruk. Kita yakin. Kan? Takkan duduk dalam masjid kita nak nampak negatif. Kan? Aku balik-balik geram benda tu je. Aku tak puas hati benda tu. Aku rasa macam ya Allah. Dan lagi satu lah Zul. Aku sendirilah Zul. Kan? Aku SHP pun tak ada Zul. Wallahi. Aku sekolah sampai tingkatan 1 je. Kan? Tak Dah sekolah ada Zul Yahya Ahmad lah sekarang. Tak, sampai form 1 je sekolah pun. Aku tu orang keluar yang daripada rumah mak aku. Buka kedai runcit pun tak boleh. Alhamdulillah Allah bagi. Kan? Aku tak nak sekolah. Mak aku cakap tak apa kau tak nak sekolah. Kau dah degil lagi sekolah apa-apa semua ni. Tak apalah nak buat macam degil lah budak ni. Tak nak sekolah. Tetapi aku ambil keputusan aku tak nak sekolah. Aku berusaha macam mana aku nak hidup. Sebab aku orang miskin. Kan? Berusaha nak hidup macam mana nak cari keperluan. Nak mengubah nasib aku. Nasib aku ni. Aku ni tak sekolah. Bukan anak orang kaya. Tak ada apa-apa. Macam mana aku nak hidup? Tadi abang makan apa? Usaha. Apa dia? Tadi abang makan apa? Tadi? Nasi kambing. Sampai hari ni makan nasi apa? Kambing ni. Gulai kambing. Tak merempat pun. Sekolah sampai form 1 dia. Hari ni orang yang belajar habis duit beribu-ribu berjuta ni jadi pilot bukan nak minta maaf kepada semua daripada kaki tangan penerbangan Malaysia ke apa saja. Minta maaf bukan nak ni. Ada yang belajar jadi pilot pun hari ni terpaksa makan pun tak boleh mewah macam dulu. Tapi sebab ada kemauan aku fikir, aku ada kemauan untuk berubah, untuk mengubah keadaan, untuk mengubah suasana. Tapi hari ni semua selesa. Semua nak selesa je. Nak apa kefahaman pun tunggu orang sampai kat telinga. Orang share dekat WhatsApp. Orang share. Tak tahu tanya kat WhatsApp. Tak tahu buka Google. Tak tahu tanya orang kat FM phone. Berguru tak nak. Korbankan diri masa untuk dapatkan perubahan. Korbankan diri dan masa untuk mengubah suasana. Tak nak. Kita diasuh benda tu hari ni. Anak-anak generasi kita ini diasuh benda tu bagaimana besok dia orang nak memimpin agama. Bukan nak memimpin agama, nak bantu agama. Maaf, nak bantu agama. Saya bila orang ada fikir soal berjaya dalam hidup tu kan, macam abang cakap tadi kan. Berjaya dalam hidup kena belajar sampai universiti, sampai overseas. Dekat universiti yang kau ambil course lawyer tu, rasanya untuk tahun tu je ada 500 orang ke 1000 orang kot ambil course lawyer tu. Tapi bila habis orang grad, rasa tak semua orang jadi lawyer. Kan? Kalau tak berapa puluh tahun dah course lawyer tu, kalau semua jadi lawyer, mampus berlambak-lambak lawyer dalam Malaysia ni, firma government lawyer pun semua. Tak semua pun yang sukses jadi. Jadi kena jadi doktor, kena belajar universiti sampai overseas pun semua, bila keluar, bila balik tak semua pun jadi doktor pun, kadang-kadang tak jadi doktor pun kan. Kalau tak berlambak-lambak manusia ni jadi doktor kan, berlambak-lambak bang, berapa tahun universiti banyak universiti yang grad apa semua jadi doktor, berlambak lah doktor kalau macam tu, tak pun kan. Jadi salah.
InsyaAllah lah sama-sama kita doa kan. Semoga Allah bagi InsyaAllah. jalan-jalan yang lebih baik kan. Apa yang kita kongsi hari ini untuk kita sama-sama ikhtiar kan. Bukan duduk saja, sama-sama ikhtiar. Ikhtiar ni bukan sekadar dengan doa, dengan ibadah je bagi aku. Ikhtiar fikir. Keluarkan fikir-fikir bagaimana hari ini kita boleh kembali kepada norma lama. Sama-sama kena fikir. Sebab kita ni Islam. Islam ni kena ada satu fikir, iaitu fikir risau dengan agama, dengan kehidupan. Satu fikir untuk kebaikan. Jadi sama-sama lah Zul. InsyaAllah. Aku rindu dengan kau ni. Nantilah. Sama. Boleh jalan nanti datang ke aku ke sana ke. Memang dah biol lah ni. Dah lama tak duduk dalam masjid, duduk kat surau pun biol. Kan? Ya. Ramai yang dah biol Zul. Bila tak jumpa masjid sebenarnya. Ramai dah biol. Dah biol. Kan? Cuma kita banyak zikir lah. Aku banyak zikir. InsyaAllah. Banyak istighfar. Banyakkan dekatkan diri. Walaupun kita jahil dengan ilmu. Tetapi kita bukan miskin dengan tenaga. Miskin dengan iman. Kan? Banyak lagi. Dan hari-hari juga kita ajak diorang untuk buka mutakab hadis. Kan? Untuk cari fadilat-fadilat. Kelebihan-kelebihan dalam agama kita. Banyak ada dalam dua kitab ni. Jadi sama-sama lah. InsyaAllah. Kita doakan Zul. InsyaAllah. Dan semoga yang tengok kat sini sama-sama kita juga faham. Dan doakan. Semoga dalam masa yang terdekat ni InsyaAllah ada jalan penyelesaian yang lebih baik daripada SOP yang ada sekarang ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada kata-kata last Zul. Sebelum kita tangguh aku pun. Tak ada apa-apalah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama pertingkatkan iman kita, pelihara iman kita, jaga iman kita. Mudah-mudahan kalau betul-betul kita ni sekarang ni dah berada dalam kehidupan fitnah, mudah-mudahan kita ni digolongkan seperti golongan-golongan Ashabul Kahfi yang mengasihkan diri, yang menyelamatkan iman, yang mempertahankan iman daripada sesuatu cengkaman untuk menyesatkan akidah dan iman kita. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan sama-sama lah dapat jaga iman kita. Memang dalam keadaan sekarang ni kita dapat sekadar bersuara saja, tapi kita faham mungkin tak dapat mengubah keadaan. Mungkin ini semua atas izin Allah. Selebihnya rasanya kita, saya dan abang pun dan semua orang yakin kena tunggu Imam Mahdi turun je lah untuk betulkan keadaan balik. Jadi insyaAllah lah, minta ampun, minta maaf sangat-sangat dah selama ni sampai ke hari ni kalau ada siapa-siapa yang tersinggung dengan statement-statement kita bang tapi tulus dalam hati kita orang ni bukan nak cari musuh. Sayangkan agama, sayangkan kehidupan. Betul. Kan? Kita sayang agama tu. Betul. Agama tu agama kasih sayang. Takkanlah kita yang belajar usaha untuk dekat agama hilang kasih sayang kita. Kan? Kejam lah Allah, zalim lah Allah macam tu. Kita datang kepada Allah, Allah cabut nikmat-nikmat kasih sayang. Kan? Hari ni kita belajar sikit-sikit nak kenal usaha agama. Kan? Allah tambah lagi fikir risau kasih sayang kita kepada agama dan kehidupan. InsyaAllah amin. Semoga kita semua dijauhkan daripada keburukan dan kejahatan, fitnah dajjal, jauhkan daripada segala wabak penyakit. Allah jadikan kehidupan kita asbab kebaikan, asbab hidayat tersebar seluruh alam. Amin. Kita hari ini dapat fikir yang baik, hati yang baik, dan kebaikan tu dapat disebarkan, dikongsikan kepada semua kehidupan. Tak kira lah siapa dia. Kita ni semua pendosa. Zul, kita semua pendosa. Benar. Kita tidak ada yang ni, kita semua pendosa. Jadi insyaAllah sama-sama. Aku, kau, siapa-siapa. Jangan lupa solat sunat taubat setiap malam. Minta ampun banyak-banyak dengan Allah SWT. Zikir banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Okay, terima kasih Zul. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Alright. InsyaAllah bang. InsyaAllah. I love you bro. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kan? Dua Zul. Dua Zul tadi sebang. Sebab kita tak nak perkara-perkara yang boleh merosak fikir manusia hari ini. Dengan statement-statement kami.
Yang macam-macam lah hari ni kan. Kita tak nak statement-statement yang keluar tu jadi buruk sangka kan. Tersebarnya fitnah-fitnah lagi kan. Hari ni kita semua Allahu Akbar duduk dalam ujian yang sama. Kita semua diuji dalam satu perkara yang sama. Yang ini uji ke atas yakin kita. Bukan pasal ini tak. Yakin kita dengan bantuan Allah SWT. Pada siapa lagi kita patut memohon bantuan? Pada siapa lagi? Allah berkuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Pada siapa lagi kita nak meminta, nak merintih, nak menangis-nangis, nak minta bantuan selain daripada Allah SWT. Jadi insyaAllah, jom kita sama-sama suarakan perkara ni untuk ada jalan penyelesaian, untuk Allah buka rumah-rumah Allah SWT, yang mana boleh hari ni kita sama-sama duduk dalam satu jemaah bermunajat, meminta memohon bantuan daripada Allah SWT. Kita tahu, kita bina masjid khusus untuk kita menghadap Allah. Bila kita duduk dalam satu tempat khusus menghadap Allah SWT lama-lama, dalam keadaan yang berkasih sayang ramai-ramai, dalam suasana ilmu, dalam suasana ibadah, dia punya rohaniat. Jadi insyaAllah semua, terima kasih yang menonton, terima kasih yang memberi pandangan, terima kasih juga yang memberi semangat kita semua umat Nabi Muhammad SAW yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan kebaikan dan fikir risau kita ke atas agama. Bantu agama, insya-Allah Allah SWT akan bantu kita dunia dan akhirat. Allah jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.